السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم رسول الله قد كان لكم رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sadaqallahul azim. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, hari Jumaat, yang pastinya disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul ayyam, sebaik-baik hari itu adalah merupakan hari Jumaat. Hari Jumaat adalah merupakan hari diciptakan khuliqa Adam wa qubidaan, hari dijadikan Nabi Adam alaihi salam, dan hari tersebut merupakan hari dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari tersebut merupakan hari bermulanya yaumil qiyamah, dan hari Jumaat juga adalah merupakan hari dibangkitkan semula manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantaran daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dan memohon kepada kita agar sentiasa berselawat, memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat, kerana selawat kita pada hari Jumaat ma'rudatun ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didedahkan dan dipaparkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah akan menjawab setiap mereka yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai makhluknya yang bernama insan. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala bekalkan dan berikan kepada mereka dengan pelbagai bentuk kelebihan-kelebihan daripada Allah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa manusia ini Allah jadikan dengan sebaik-baik rupa bentuk mereka. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Bandingkan kita dengan apapun kejadian, apapun makhluk yang ada di muka bumi ini. Lihat bulan purnama, lihat matahari dan pelbagai bentuk keindahan yang ada di alam ini. Dia tidak menyerupai dengan manusia
sekalipun manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan cacat, tetap sahaja manusia ini adalah merupakan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan sebaik-baik kejadian. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka akal, kemampuan manusia untuk berfikir, dan kemampuan manusia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut juga di dalam surah Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami memberikan hidayah, panduan kepada manusia, sama ada mereka mahu bersyukur kepada Allah ataupun mereka mahu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah berikan kepada mereka, dan mereka mampu untuk membezakan di antara perkara yang baik dan dengan di antara perkara-perkara yang buruk yang membawa kepada jauhnya mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan sekali lagi kepada manusia, tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Allah berikan kepada mereka kekuatan untuk menuntut ilmu, daripada ilmu sumber yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia mampu untuk bangkit daripada insan yang taraf asalnya itu sama seumpama bahimatil an'am. Ya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Sehinggalah akhir ayat tersebut Allah menyatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Kami campakkan manusia ke dalam neraka Allah daripada kalangan jin dan juga manusia. Mereka memiliki hati, hati tidak pernah berfikir. Mereka memiliki telinga, telinga tidak mendengar, dan mata tidak mahu melihat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyatakan samalah mereka seumpama binatang-binatang ternakan, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat berbanding dengan binatang-binatang ternakan. Mengapa? Kerana mereka diberikan isti'adad li talabil ilm, kemampuan untuk menuntut ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru daripada itu, semenjak kita dilahirkan sehinggalah kita dewasa, kita belajar sedikit demi sedikit sehingga akhirnya kita menjadi manusia yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia Allah Subhanahu wa taala sebutkan, antaranya Allah menyebut dalam surah Al-Qalam, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah menjadikan manusia dan Allah mengajar, memberikan anugerah kepada mereka al-bayan. Ma makna al-bayan? Al-bayan iaitulah kemampuan mereka untuk menyampaikan sesuatu perkara kepada manusia yang berada di sekitarnya sehingga mereka tertarik dengan setiap kata-kata yang disampaikan. Tidak ada makhluk di kalangan ciptaan-ciptaan Allah, sama ada binatang, pokok-pokok maupun jamadat, binatang, makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah, mereka mampu untuk berbicara sesama mereka, tetapi tidak bagi manusia dengan pelbagai bentuk perbezaan dari sudut tutur katanya, Jawa dengan Jawanya, ya, dan begitulah Bugis dengan Bugisnya, Minang dengan Minangnya, Indianya, Cinanya, dan begitulah negara-negara Eropah yang ada. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeza-beza, tetapi manusia dapat memahami setiap patah perkataan-perkataan yang ada pada mereka. Mengapa? Allah berikan kepada manusia ini kemampuan untuk memahami setiap perkataan-perkataan yang disampaikan oleh manusia, yang walaupun kalau kita nak dengar kadang-kadang payah untuk memahami perkataan tersebut, Allah anugerahkan kepada manusia. Justru itulah tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas anugerah yang Allah kurniakan kepada kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang manusia yang telah dilahirkan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang cukup penting yang untuk kita nilai dan lihat semula tentang topik yang kita bicarakan pada pagi ini, ar-rasulu qudwatuna atau qudwatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin hidup manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang terakhir yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan dan matlamatnya tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai perutusan yang diturunkan dan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maslahah dalam kehidupan manusia. Sebab itulah
Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab pada ayat ke-21 tadi, Allah menyatakan qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu fi Rasulillah, pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, ay qudwatun hasanah. Uswah, contoh tauladan, model yang akan kita tiru. Segala bentuk kebaikan-kebaikannya ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nurul wujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan nurul syuhud. Kewujudan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala tidak ada artinya dan tidak ada nilainya kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia tidak akan dikira dan tidak akan dianggap sebagai insan yang bernilai semasa mereka berada di muka bumi jika tidak lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat sahaja apa yang berlaku ke atas kelompok jahiliyah, golongan-golongan jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Ja'far ibn Abi Talib ditanya dengan pelbagai bentuk persoalan-persoalan oleh Raja Najasyi. Bila ditanya, saat ketika ia ditanya dan dipersoalkan kenapa lari daripada kota Makkatul Mukarramah menuju ke bumi Habsyah, dan ketika itu Ja'far ibn Abi Talib menyatakan, sesungguhnya kunna qauman ahla jahiliyah na'budul asnam. Saat sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami adalah merupakan kelompok manusia yang jahil. Hidup kami sentiasa menyembah patung berhala yang langsung tidak memberikan manfaat kepada kami. Na'kulu al-maitah, saat yang serupa, wahai tuanku, kami memakan akan mayat-mayat, sesuatu yang tidak ada nilai, memakan binatang tanpa menyebut bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga makanan-makanan yang haram. Maksud daripada na'kulul maitah, kami makan mayat, memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup kami sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nusiul jiwar, dan di antara kerja kami sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap kami suka untuk menyakiti jiran-jiran yang hidup bersama-sama dengan kami. Kalau sekiranya jiran tidak ada masalah, kami akan timbulkan masalah kepada mereka. Hidup sentiasa suka untuk mencari kesalahan-kesalahan yang ada pada diri mereka, tidak ada rasa untuk merasai kesalahan dan kesilapan itu ada pada dirinya. Begitulah kami, wahai Raja Najasyi. Dan saat ketika sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'kulul qawiyyu ad-dha'if, orang-orang yang kuat di kalangan kami hidupnya suka untuk menindas orang-orang yang lemah. Allah berikan kepada kami anugerah kekuatan, kami gunakan untuk menzalimi manusia. Orang yang lemah mereka adalah merupakan orang yang layak untuk diperdayakan. Orang yang lemah di kalangan kami adalah merupakan orang yang layak untuk ditindas. Begitulah sunnah, begitulah kehidupan, tabiat kehidupan kami sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datang dan mengubah episod kehidupan mereka. Allah, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamuallimina, sebagai guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Jumu'ah, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut dalam surah Ali Imran. Antaranya Allah menyatakan, huwallazi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala juga menyebut, laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kedua-dua ayat tersebut adalah merupakan suatu penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'atha fil ummiyin, di kalangan orang yang tidak memiliki ilmu, mereka yang tidak tahu membaca, mereka yang tidak tahu menulis.
rasulam min anfusihim. Dalam ayat surah Ali Imran Allah menyebut rasulam min anfusihim, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan diri-diri mereka. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah menyatakan rasulam minhum, daripada kalangan mereka. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa datang dan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rasulullah datang bukan tujuannya untuk mengaut keuntungan yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hadir dalam kehidupan kita bukan kerana ingin mendapatkan kepentingan pribadi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir dan datang dalam kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayatih. Tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membacakan akan setiap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baca dalam surah Al-Furqan keadaan bagaimana rungutan rintihan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas umatnya pada ayat ke-31. Ya Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa qala ar-rasulu ya rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, wahai Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka telah mengambil akan Al-Quran, tapi mereka ambil hal keadaannya mahjura, ditinggalkan jauh-jauh, langsung tidak dipergunakan dan dimanfaatkan akan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabari ketika mentafsirkan ayat tersebut, kata beliau, yang pertama disebut antaranya iaitulah tarkut tilawah, kita meninggalkan dari sudut bacaan-bacaan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Allah turunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita sentiasa membaca akan Al-Quranul Karim. Diajar suatu kitab yang tidak pernah ada dalam sejarah kehidupan manusia, di mana setiap huruf yang kita sebut, walaupun huruf tersebut kita tidak fahami, tetapi ia memberikan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali ganda. Satu huruf sahaja. Tuan-tuan, waktu ketika kita nak tidur, mengantuk, mungkin ketika mendengar ceramah kita tidak dapat nak menumpukan akibat kerja-kerja yang banyak pada waktu malam tadi, ataupun mungkin kita tidur lewat, maka kita hanya sekadar menyebut alif lam mim, alif lam mim, alif lam ra, ataupun kita sebut nun sepanjang duduknya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, pahala sudah pun dilimpahkan ataupun dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sekadar kita membaca. Tidak ada dalam sejarah kehidupan manusia ini, tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ketika kita membaca suatu ayat Allah Subhanahu wa taala, dia boleh memberikan ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir mengingati Allah, dan di antara zikir yang paling afdal itu adalah membaca akan Al-Quranul Karim. Dengan kita membaca itu akan memberikan ketenangan pada jiwa kita saat ketika kita berada dalam keadaan huru-hara. Al-Quran membantu untuk memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah di Al-Quran. Setiap bacaan-bacaan yang kita baca ini juga akan memberikan bimbingan dalam kehidupan kita. Ayat yang kita baca, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan insan yang begitu degil, mereka yang begitu keras kepala, mereka yang sentiasa menganggap dirinya begitu hebat, apabila membaca akan ayat Al-Quran, luntur segala sifat-sifat tersebut. Sayyidina Umar, yang betapa kita melihat dalam sejarah kehidupan beliau, beliau adalah merupakan salah seorang manusia yang bukan mudah untuk memeluk ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adiknya apabila diketahui telah memeluk ajaran Islam, dilempang sehingga menyebabkan berdarah bibir ataupun mulut adiknya Fatimah ketika itu, akibat daripada pukulan ataupun tamparan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi Sayyidina Umar menjadi insan yang begitu hebat,
seorang manusia yang begitu kuat mempertahankan ajaran Islam, kuat mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala apabila mengenal ataupun memahami akan Al-Quranul Karim. Dibacakan surah Taha ketika itu, baca satu persatu ketika itu, maka difahami ayat yang dibaca ini bukan datangnya daripada mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata, sebaliknya ia adalah merupakan wahyu yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila membaca tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang hari akhirat ketika menjadi imam, maka ketika itu Sayyidina Umar akan mengulang-ulang ayat tersebut. Sayyidina Umar saat ketika berada di waktu malam berjalan untuk melihat bagaimana penderitaan ataupun bagaimana keadaan hidup masyarakat rakyatnya yang ada pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila Sayyidina Umar mendengar ada di kalangan rakyatnya ketika itu membaca Al-Quran, maka Sayyidina Umar akan mengarahkan kepada seluruh petugas-petugas muazzafin, pekerja-pekerja yang bersama dengan Sayyidina Umar untuk berhenti sebentar mendengar akan setiap ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah dibaca oleh salah seorang daripada rakyatnya ketika itu. Subhanallah, begitulah Al-Quran hidup dan terjelma dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in daripada kelebihan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Tapi malangnya Allah menceritakan dan menyebutkan kepada kita ada di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak lagi mengambil berat terhadap Al-Quranul Karim, apatah lagi untuk mentadabbur. Dan di antaranya kata Imam At-Tabari, antara yang disebutkan dengan menghijrahkan, menjauhkan akan Al-Quran itu ay tarkut tadabbur, dengan manusia menjauhkan tadabbur, mengkaji setiap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quranul Karim. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang dan mengatur kehidupan manusia berlandaskan Al-Quran, dibacakan kepada manusia. Tugasan yang pertama, Allah mengarahkan Rasulullah baca akan setiap ayat suci Al-Quran itu dan sampaikan bacaan tersebut kepada seluruh manusia sebagai tanda rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim. Dan perkara yang kedua, Allah utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk memberikan tazkiyah. Tazkiyah, apa makna tazkiyah? Membersihkan semula kotoran-kotoran yang ada dalam kehidupan manusia. Manusia ini kalau tidak ada panduan tuan-tuan, kalau tidak ada undang-undang dalam kehidupan, manusia pasti akan memilih kepada kejahatan. Manusia akan memilih hawa nafsu berbanding dengan perkara yang boleh membawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bis syahawat. Sesungguhnya dihijab, ditutup, dihadang, dihalang akan syurga Allah Subhanahu wa taala itu dengan syahwat dan pelbagai bentuk keinginan-keinginan dalam hidup kita. Tuan-tuan, bukan mudah untuk kita datang pagi ini untuk menunaikan ibadah solat secara berjamaah. Lagi-lagilah pada hari Jumaat. Cuma mujur sahaja mungkin imam kita pada pagi ini tak baca surah Al-Insan. Itu dipecahkan sahaja surah surah As-Sajadah itu dibahagi-bahagikan, tidak baca surah Al-Insan. Mungkin juga kalau kita mengetahui kalau sekiranya imam itu membaca surah Sajadah, baca lagi dengan surah Al-Insan, ni panjang ni Pak Imam, cuti ke tak cuti bagi kita, kita rasa dua ayat tersebut panjang dalam kehidupan kita ketika menunaikan ibadah salat. Mungkin juga kita tidak mampu untuk menghadirkan diri kita. Tapi Allah telah pilih kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerja untuk bangkit di waktu pagi menunaikan ibadah salat yang walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menyebutkan di antaranya doa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah keberkatan kepada umatku di waktu mereka keluar berpagi-pagian untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk melaksanakan apapun hajat kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah berkati kehidupan mereka. Ditambah dengan hadis yang Rasulullah menyatakan basyiril masya'in, Allah berikan berita gembira, berikanlah berita gembira kepada mereka yang bergerak untuk menuju ke rumah Allah dalam keadaan suasana yang gelap, bin nurit tammi yaumal qiyamah, dengan cahaya yang begitu sempurna dan lengkap pada hari kiamat kelak.
Allah akan berikan dengan kehadiran kita di waktu pagi seumpama ini dalam suasana yang begitu gelap, dan begitu juga perjalanan kita menuju ke rumah Allah di waktu malam, itu akan diberikan suatu cahaya yang begitu sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke muka bumi ini untuk membersihkan segala bentuk kekaratan yang ada pada hati kita. Hati kita ini dipenuhi dengan pelbagai bentuk sifat-sifat mazmumah. Sifat bencinya ada pada diri kita, sifat dendamnya ada pada diri kita. Sebab itulah dalam hadis yang lain, walaupun sebahagian ulama menyatakan hadis itu tarafnya adalah dhaif, tetapi kita menjadikan sebagai suatu sandaran dan pengajaran dalam hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min baina khamsi syada'id. Manusia itu dia diuji dengan, orang yang beriman itu diuji dengan 5 kepayahan dan kesusahan dalam mereka menghidupi, dalam mereka melayari kehidupan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sifat yang akan berlaku mereka hidup di muka bumi ini, Allah akan uji dengan hasad orang-orang yang beriman. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut, Rasulullah menyatakan al-mu'min yahsuduh. Seorang yang beriman kepada Allah, mereka akan timbul perasaan hasad dengki dalam kehidupan orang yang beriman yang lain. Sebab itu ada sifat hasad dengki tersebut. Walaupun kita dengan wajah yang serupa datang menunaikan ibadah salat, fardu maghrib secara berjamaah, dan seluruh waktu itu kita pergunakan untuk menunaikan ibadah berjamaah, tapi kita tidak lekang daripada berkata sesuatu yang tidak baik kepada saudara kita. Orang Islam beriman kepada Allah, dan sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh secara khusus kepada orang yang beriman dengan perkataan muflis. Ketika Rasulullah duduk bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ditanya tentang orang yang muflis. Para sahabat memberikan jawapan dengan pandangan melalui akal mereka. Rasulullah berikan hujjah dan maksud muflis yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Man ya'tiya bis-salah wa ya'tiya biz-zakah wa ya'tiya bil-hajj. Mereka menunaikan sembahyang bersama-sama dengan kita, dan mereka juga tetap berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Mereka mengeluarkan zakat, mereka menunaikan haji. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat daripada Imam Tirmizi. Rasulullah menyatakan ketika itu mereka walaupun menunaikan sembahyang, walaupun berpuasa, walaupun haji telah ditunaikan dalam keadaan berulang-ulang, tapi pada saat yang serupa mereka tidak mampu untuk mengawal mulutnya ketika itu. Apa yang diperkatakan, qadhafa hadha, suka untuk menuduh, membabi buta dalam keadaan tidak tahu sahih ataupun tidak. Itu sikap juga yang berlaku kepada orang yang beriman. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Wa syatama hadha, suka untuk memaki manusia yang ada di sekitarnya. Terasa dirinya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sahaja apa yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Dzarrin Al-Ghifari. Tuan-tuan, Abi Dzarrin Al-Ghifari ini adalah merupakan seorang manusia yang kuat beribadah kepada Allah, kuat berpuasa, kuat berqiyamil lail. Tapi ada satu sikap jahiliyah yang ada pada diri Abi Dzarrin Al-Ghifari. Satu ketika beliau berhimpun bersama dengan para sahabat ashabi Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in, ketika itu timbul suatu perancangan, ada suatu pandangan, ada suatu cadangan yang ingin diutarakan di kalangan mereka. Maka ketika itu di antaranya cadangan yang dikemukakan oleh Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah ketika itu memberikan suatu cadangan, tetapi cadangan itu tidak dipersetujui oleh Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Maka apa hasilnya, hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya ia memanggil akan diri Bilal bin Abi Rabah itu dengan nama Al-Aswad, orang yang berkulit hitam, ibu kamu juga berkulit hitam. Dihina akan Bilal bin Abi Rabah. Dan ketika itu Bilal bin Abi Rabah ini terus bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innaka mru'un fikal jahiliyah. Sesungguhnya kamu adalah merupakan seorang manusia, dalam diri kamu ini masih lagi ada sifat-sifat jahiliyah. Kuat beriman kepada Allah,
Tapi masih lagi ada memiliki sifat jahiliyah. Kenapa? Sebab merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain ketika itu dan akhirnya menghina akan Bilal bin Rabah yang merupakan muazzini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukang azan yang melaungkan azan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, antaranya iaitulah munafikun yubghiduhu, seorang munafik. Kita berdepan juga, manusia akan berdepan dengan manusia munafik. Orang yang beriman berdepan dengan manusia munafik yang sentiasa membenci dalam kehidupan kita, mencari ruang-ruang kosong untuk ataupun mencari peluang-peluang untuk menghancurkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila para sahabat radhiyallahu anhum ajmain berhimpun sesama mereka, maka dicari ruang bagaimana untuk menghapuskan mereka. Datang salah seorang daripada kalangan munafik, memberitahu jumpa kepada mereka, bertanya tentang keadaan mereka. Dan apabila dilihat ada ruang kosong untuk mereka mengambil alih ataupun memberikan pengaruh dan mencucuk jarum-jarum ataupun racun-racun yang mampu untuk memecah belahkan mereka, mereka akan pergunakan. Begitulah yang berlaku sebelum turunnya ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tuan-tuan boleh rujuk balik tafsiran terhadap ayat tersebut pada juzuk yang keempat. Itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah bagaimana Aus dan Khazraj hampir-hampir berbunuh-bunuhan ketika itu kerana masing-masing apabila diminta untuk menceritakan kisah masing-masing berbangga dengan kabilah masing-masing ketika itu, dan akhirnya mereka mempertahankan apa yang telah berlaku sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya setiap daripada mereka itu mengangkat pedang masing-masing untuk berbunuh-bunuhan. Rasulullah datang memberikan peringatan semula kepada mereka untuk berpegang teguh dengan tali daripada Allah Subhanahu wa taala. Peranan siapakah ini? Iaitulah peranan manusia yang bernama munafik. Kita juga tidak terlepas daripada manusia yang namanya kafir. Apa kerja mereka? Kafirun yuqatiluh. Seorang yang kafir yang kerjanya akan memerangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan idea, mereka memberikan bantuan, tapi bantuan yang diberikan oleh orang-orang kafir itu tujuan dan matlamatnya adalah untuk menghancurkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sudah pun dapat kita perhatikan, diberikan bantuan senjata daripada pihak kedua-duanya adalah musuh. Suatu diberikan kepada pihak pembangkang, satu lagi pro kepada kerajaan dan sebagainya. Senjata-senjata diberikan dan senjata ini tujuannya adalah untuk menghancurkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bekerja keras siapa? Orang-orang kafir. Apa tugas mereka? Kerja mereka adalah untuk menghapuskan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua perkara lagi yang datangnya, satu daripada manusia dan satu lagi daripada unsur yang juga boleh masuk dalam diri manusia, iaitulah yang kedua, iaitulah disebut sebagai hawa nafsu yang Allah berikan kepada kita. Ini kerjanya untuk sentiasa membawa kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nafsu inilah yang mengajak kepada kita sentiasa melakukan perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan keinginan kepada kita, ada kalanya keinginan kita ini membawa takwa kepada Allah dan silap hari bulan, kita juga mampu untuk membawa nafsu ataupun nafsu mampu menguasai diri kita untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa-dosa kepada Allah. Dan yang kemudian yang kelima, iaitulah syaitan yang kerjanya sentiasa menyesatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, justru daripada itu kita syukur juga pada Allah kerana Allah telah memberikan pilihan kepada kita untuk bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan ilmu yang disampaikan, maklumat yang disampaikan oleh Rasulullah. Hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala telah sampai kepada hidup kita ini. Kekalkan kehidupan kita untuk meneruskan hidayah yang telah diturunkan oleh Allah, yang telah diberikan dan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita ini, dengan kita meniru akan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, menjadikan Rasulullah model dalam kehidupan kita. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, ada sebuah kitab, saya tidak pasti sama ada kitab ini telah pun diterjemahkan ataupun tidak. Cukup tertarik dengan cerita yang dibicarakan dalam kitab ini, Ar-Rasul, catatan daripada Said Hawa rahimahullah. Said Hawa rahimahullah
telah mengarang sebuah kitab dan beliau adalah di antara ulama-ulama sufi. Antaranya beliau mengarang sebuah kitab yang disebut dengan nama Ar-Rasul, di mana antara intipati ataupun di antara konten yang telah diberikan oleh Said Hawa rahimahullah. Said Hawa rahimahullah telah meletakkan beberapa qudwah dan contoh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab tidak ada dalam kehidupan manusia ini perfect. Manusia berada dalam keadaan sempurna, tapi tidak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau kita melihat dalam catatan buku-buku yang dikarang oleh orientalis barat dalam meletakkan 100 orang yang berpengaruh di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali diletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Rasulullah tidak ada sedikit pun kekurangan yang ada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka ketika itu ditanya tentang Rasulullah, apa jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Sayyidatina Aisyah menyatakan, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan Al-Quran. Allah menyebut dalam surah Al-Qalam pada ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ini ala khuluqin, di atas akhlak. Masya Allah, maknanya akhlak itu berada di bawah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas. Yang walaupun ada beberapa tafsiran yang disebut oleh para ulama tafsir mentafsirkan ala huluk, ada yang menyatakan ala dinin azim, di atas agama yang maha besar. Ada yang menyatakan ala adabin, di atas adab yang begitu mulia. Rasulullah mengatasi akhlak yang ada, Rasulullah berada di atas akhlak tersebut. Subhanallah, tidak ada manusia yang mampu dan mencapai taraf kesempurnaan akhlak ketika mereka hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita melihat ada seorang manusia yang kuat beribadah kepada Allah siang malam dijaga, tapi dia tidak memiliki akhlak sesama manusia. Tidak ada tanggungjawabnya sepenuhnya yang dilakukan terhadap manusia, terlupa dengan tanggungjawab masing-masing. Abi Darda radhiyallahu anhu, seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidupnya juga di antara rabbaniyin, mereka yang hidup sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada juga kekurangan yang ada pada Abi Darda radhiyallahu anha kerana tidak melaksanakan tanggungjawabnya terhadap istrinya ketika itu, dan akhirnya ditegur oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain atas kekurangan yang ada. Dan begitulah juga kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, mereka juga melakukan kesilapan tetapi tidak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, diceritakan tentang kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama fi sabrihi, dengan melihat Rasulullah ini sebagai rajulun kamil, seorang manusia insanun kamil, seorang manusia yang sempurna dari sudut pribadi yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, lihat dari sudut kesabaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sesudah Allah mengarahkan Rasulullah menyebarkan Islam secara jahrian, menyampaikan Islam secara terang-terangan. 13 tahun Rasulullah berada di kota Makkahul Mukarramah, 10 tahun Rasulullah menyampaikan dakwah ketika berada di Madinatul Munawwarah. Rasulullah menghadapi pelbagai bentuk dugaan-dugaan. Bayangkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersendirian, tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan jaluran dakwah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Apa yang berlaku para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah? Rasulullah dicaci, Rasulullah dimaki. Sahirun kadzab, seorang tukang sihir, seorang pembohong. Rasulullah disebut sebagai majnun, seorang manusia yang gila. Itu dengan kata-kata sahaja, tuan-tuan. Kita baru sahaja kata-kata orang mencerca kita, hati kita sudah berbicara dengan perkataan-perkataan macam-macam. Mungkin orang maki kita, kita maki mereka balik. Ataupun mungkin orang memaki kita bila ada sesuatu bencana yang berlaku kepada orang yang memaki kita, kita kata Alhamdulillah. Itu mungkin perkataan kita. Nah, inilah dia orang yang sentiasa buat sesuatu perkara yang tak baik, kena Alhamdulillah. Syukur juga kena kepada mereka. Itu perkataan yang keluar daripada diri kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepalanya dipijak, tuan-tuan, saat ketika Rasulullah sedang sujud di hadapan Ka'batullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berjalan untuk menyebarkan dakwah. Perjalanan Rasulullah itu diletakkan duri-duri yang mana ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpijak.
Rasulullah pergi ke kota Taif untuk menyebarkan hanya sekadar kata-kata agar menyembah Allah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dibaling batu tuan-tuan, sehingga menyebabkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cedera, menyebabkan kaki baginda sallallahu alaihi wasallam cedera. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap sahaja bila ada malaikat jabal, malaikat bukit yang ketika itu ingin menghancurkan umat yang menyakiti Rasulullah, Rasulullah kata, Allahumma ghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau ampunkanlah kaumku, mereka tu belum tahu lagi bahawa aku ini adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sabarnya sampai tahap itu. Ketika Rasulullah teruk dibelasah, diri baginda sallallahu alaihi wasallam terdedah dengan pelbagai bentuk cercaan, bukan sekadar cercaan kezaliman dan penindasan ketika itu, Rasulullah tetap sahaja minta kepada Allah agar jangan menghapuskan dan menghancurkan mereka semasa mereka berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menakluk kota Makkatul Mukarramah dalam peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah, tuan-tuan, apa yang berlaku ketika itu? Rasulullah bertemu seorang demi seorang mereka yang pernah menyakiti dan menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abi Sufyan ibn Harb. Tuan-tuan, kita tahu Abi Sufyan ibn Harb ini di antara manusia yang paling benci Rasulullah. Istrinya Hindun ketika itu berjaya untuk menyakiti Rasulullah dengan menghapuskan akan bapa saudaranya Khamzah. Dalam peperangan Uhud ketika itu perutnya dibelah, diminta pekerjanya ataupun hambanya ketika itu Wahsy untuk makan isi yang ada dalam perut Hamzah radhiyallahu anhu. Begitulah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat yang serupa ketika Rasulullah membuka kota Makkah, lantas ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, wahai ya ma'syara Quraisy, wahai penduduk Quraisy, ala tarawna anni fa'ilum bikum, bukankah kamu melihat aku boleh melakukan apa sahaja kepada kamu? Apa pandangan kamu? Aku nak tanya kepada pendapat kamu, apa yang akan aku lakukan kepada kamu semua? Lantas mereka berkata, khaira, khaira, segala kebaikan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasulullah telah berjaya ketika itu untuk menghancurkan mereka, tapi tetap sahaja mereka berkata ketika Rasulullah tidak terus membunuh mereka, tapi Rasulullah berikan, apa pandangan kamu semua terhadap aku? Sekarang aku berjaya menakluk kota Makkah. Khaira, kebaikan wahai Rasulullah, kami mengharapkan kebaikan daripada kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketika itu Rasulullah kata, la tasribal yaum, dan tiada lagilah kesakitan dan kesusahan kepada kamu sekarang ini. Sesungguhnya fa antumut tulaqa, aku sekarang bebaskan kamu. Sekarang kamu menjadi hamba manusia yang dibebaskan. Kamu tidak akan dikenakan hukuman pada saat ketika aku berada bersama-sama dengan kamu. Bayangkan orang yang banyak menyakiti Rasulullah, dipijak kepala Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah memaafkan mereka. Betapa sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi dugaan dan cabaran ketika berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga kita nak lahirkan dalam kehidupan kita. Para hadirin, jauh kita dengan Rasulullah dari sudut sifat seumpama ini. Berapa ramai di kalangan kita yang mampu untuk bersabar bila ada sesuatu ujian-ujian yang menimpa dalam kehidupan kita. Anak kita meninggal, kita jatuh daripada jawatan kita, kita jatuh ataupun kita gagal dalam meneruskan cubaan dan kehidupan kita, meraih sesuatu kerja tiba-tiba tidak berjaya. Berapa ramai di kalangan kita dengan diuji dengan pelbagai bentuk penderitaan, kecacatan semenjak dilahirkan, mungkin juga pada usia kita ini separuh abad, mungkin ketika itu Allah uji dengan pelbagai bentuk penyakit-penyakit. Berapa ramai di kalangan kita yang mampu untuk bersabar dan mengucapkan setiap musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, itu di antara ucapan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sentiasa menyebut. Berapa ramai yang berani untuk menuturkan melalui mulutnya apabila musibah ditimpakan, ia menyebut alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah menurunkan anugerah, nikmat ujian yang Allah berikan, dianggap ujian itu sebagai nikmat seperti mana yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan lelaki tidak ada seorang pun di kalangan lelaki daripada anak baginda sallallahu alaihi wasallam yang hidup
Ibrahim alaihi salam yang ketika itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bukan tidak sedih. Rasulullah kata, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan. Sesungguhnya hati ini sentiasa, innal aina la tadma, sesungguhnya mata ini pasti akan mengalirkan air mata ketika melihat anaknya ketika itu dimatikan ataupun diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menangis. Wa innal qalba la yahzan, sesungguhnya hati yang ada bersama dengan aku ini pasti sedih. Dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna bi firaqik, sesungguhnya kami, wa inna lanarda, sesungguhnya kami redha dengan apa yang telah kamu tetapkan wahai Allah Subhanahu wa taala, walaupun kami ini sedih dengan perpisahan yang berlaku di kalangan aku dan juga anakku Ibrahim. Begitulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letakkan. Rasulullah redha dengan setiap ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak menilai kuduah yang ada pada sifat lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan seorang pemimpin. Pada saat yang serupa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh lakukan apa sahaja. Tuan-tuan, kalau kita sebagai seorang pemimpin dalam hidup kita, kita boleh buat apa sahaja yang kita mahukan. Buatlah apa pun dasar, tapi kalau sekiranya sebagai seorang ketua dia diberikan suatu kelebihan untuk menentukan dasar tersebut diterima ataupun tidak. Ketua boleh memberikan pengaruh. Tapi apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicatatkan. Tuan-tuan boleh baca balik dalam kitab Ar-Rasul ini, menceritakan beberapa kisah yang berlaku. Di antaranya kisah yang berlaku kepada Adi ibn Hatim, yang ketika itu datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adi ibn Hatim ketika itu belum lagi memeluk ajaran Islam. Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu ketika itu datang mengucapkan salam. Ketika itu dia berada di luar masjid, dan Adi ibn Hatim pun mengucapkan, assalamu alayka ya Rasulullah, salam sejahtera ke atas kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab salam tersebut dan kemudian Rasulullah bangkit. Rasulullah menyambut Adi ibn Hatim. La ilaha illallah. Biasanya tuan-tuan, kalau seorang bos ini ataupun seorang ketua yang datang menyambutnya, mungkin pekerja-pekerjanya ataupun kita yang datang, kita sebagai tetamu, kita yang menyambut akan ketua yang datang ketika itu. Tapi tidak, Rasulullah sedang Rasulullah duduk, Rasulullah bangkit, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu terus menyambut akan kehadiran Adi ibn Hatim. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Adi ibn Hatim untuk menuju ke rumahnya, nak dibawa ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebetulan ketika itu Adi ibn Hatim melihat ada seorang wanita ajuz, seorang wanita yang ketika itu lemah, tua. Dan ketika itu Adi ibn Hatim berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku nak minta berhenti sekejap, aku nak berbicara dengan wanita tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berhenti, tunggu begitu lama sehinggalah selesai. Adi ibn Hatim berkata-kata dengan wanita tersebut. Mana ada manusia yang ketika itu dia insan biasa berdepan dengan seorang ketua ataupun raja, istilah kita, ataupun khalifah ataupun presiden, ketika itu sanggup untuk menunggu kita. Patutnya kita mengikut apa yang diarahkan oleh presiden tersebut, tapi tidak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya timbul dan terdetik dalam dirinya yang berkata ini bukan manusia biasa, bukan seorang raja, tapi dia adalah merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, qudwah yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam yang jauh daripada kehidupan umat Islam kita pada hari ini. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hilmu Rasulillah, sifat belas kasihan yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam dibayangkan dan digambarkan dalam kisah yang berlaku satu ketika Rasulullah berada dalam peperangan Hunain. Sebelum sampai di Hunain, Hunain ini berlakunya peperangan Hunain ini pada tahun ke-8 Hijrah. Dan berlakunya peperangan Hunain ini disebabkan oleh beberapa kabilah, Hawazin, Thaqif dan beberapa kabilah-kabilah yang lain. Dalam Hawazin ini banyak kabilah-kabilahnya. Mereka telah merancang untuk menghancurkan Rasulullah dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran bila diketahui akan konspirasi yang telah pun dilakukan oleh mereka, ketika itu Rasulullah mengumpulkan tenteranya
Dan kita tahu dalam peristiwa tersebut umat Islam diuji dengan ramainya tentera umat Islam berbanding dengan pihak musuh. Mereka menyangka begitu ramai mereka boleh menang, tetapi Allah uji dengan peperangan yang pertama, mereka tewas dalam peperangan tersebut. Apapun sesudah berjayanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut, di antara perkara dan riwayat yang disebutkan dalam kitab ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, Rasulullah meminjam sebatang pedang ataupun sebilah pedang daripada seorang lelaki musyrik yang bernama Safwan. Rasulullah pinjam pedang tersebut. Jadi kata Safwan ketika itu, ya Rasulullah, karhan, ya, ini secara paksa ke ya Rasulullah? Tidak, aku nak pinjam sahaja dan aku akan pulangkan pedang ini kepada kamu, wahai Safwan. Dan ketika itu Safwan turut serta dalam peperangan tersebut. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ketika berada sudah Islam berjaya, umat Islam berjaya dalam peperangan tersebut, Safwan ketika itu melihat harta yang cukup banyak, harta rampasan perang yang cukup banyak yang diperolehi oleh baginda Rasulullah bersama dengan pasukan Islam. Jadi Safwan melihat, ya Allah, dengan pandangan seronok banyaknya harta tersebut, Rasulullah berikan lebih kepada Safwan. Yang ketika itu disebut, kalau tidak silap, ada 2 unta dan unta tersebut diberikan dengan bilangan barangan yang banyak, ya. Macam-macam nilaian yang diberikan, antaranya disebut syair, iaitulah gandum, dan juga bali, 2 kampin ataupun 2 bilangan yang banyak ketika itu di atas kedua-dua unta tersebut dan diberikan kepada Safwan. Sehingga menyebabkan ada beberapa orang di kalangan golongan Ansar ataupun Muhajirin, seingat saya kalau tidak silap Ansar ketika itu, yang tidak berpuas hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safwan bila nampak harta tersebut, walaupun bukan Islam tapi tidak memerangi Islam, Rasulullah berikan kepadanya ketika itu. Dan akhirnya, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Safwan memeluk ajaran Islam. Termasuklah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aqra' ibn Habis, yang ketika itu diberikan baru sahaja memeluk ajaran Islam, tapi dalam peperangan tersebut beliau diberikan dengan harta yang banyak semata-mata untuk menjinakkan diri mereka, semata-mata untuk melahirkan rasa sayangnya dan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya mereka memeluk ajaran Islam. Memang asalnya mereka memeluk ajaran Islam kerana harta benda tersebut, tapi akhirnya berwasilahkan dengan menggunakan harta tadi, akhirnya mereka terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana sifat lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendampingi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, juga masyarakat yang ada ketika itu. Tidak kurang juga cerita dan sejarah mencatatkan kisah yang berlaku kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, manusia yang memang diketahui ramai dia adalah merupakan orang yang berpura-pura memeluk ajaran Islam. Pernah berlaku dalam peperangan Bani Mustalik. Bani Mustalik ini berlakunya sesudah peperangan Al-Ahzab, di mana mereka turut serta bersama berkomplot untuk menghancurkan Islam, menghancurkan umat Islam yang berada di bumi Madinah. Sehingga akhirnya sesudah selesai peperangan Al-Ahzab ataupun Khandaq ketika itu, Rasulullah mengarahkan para sahabat untuk bersama-sama bergerak ke perkampungan Bani Mustalik. Selesai dalam peperangan tersebut, ya, akhirnya Rasulullah ketika kembali waktu itu datang Abdullah ibn Ubay ibn Salul menyatakan tentang kelebihan kelompok-kelompok Ansar, dan akhirnya golongan Muhajirin dihina semasa dalam perjalanan mereka untuk menuju ke kota Madinatul Munawwarah ketika mereka berada pada tempat rehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya mereka berkata, nanti orang-orang yang dimuliakan ini, ya, al-a'azzul minhal adzal la yukhrijanna, ya, disebut dalam Al-Quran, saya terlupa ayat tersebut. Allah menyatakan kata-kata yang diungkapkan oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul akan keluar nanti orang yang dimuliakan oleh Allah, dan Allah akan menghina orang-orang yang dihina, maksudnya golongan Muhajirin ketika itu bila mereka sampai ke kota Madinatul Munawwarah. Dan kata-kata ini didengar oleh Al-Arqam ibn Abil Arqam. Al-Arqam ibn Abil Arqam ketika itu mendengar akan ucapan-ucapan kata-kata tersebut, sehingga menyebabkan Al-Arqam ibn Abil Arqam ketika itu
menyatakan dia tidak berpuas hati dengan kata-kata Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dan ketika itu dia mengadu kepada bapa saudaranya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar kata-kata tersebut, Rasulullah tidak terus menerimanya. Bayangkan Al-Arqam ibn Abil Arqam, tuan-tuan kita tahu Al-Arqam ibn Abil Arqam ini adalah merupakan orang yang telah memberikan ruang rumahnya itu untuk bersama-sama berusrah bersama dengan Rasulullah sebelum mereka berpindah ke kota Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan kita tahu sejarahnya bagaimana bermulanya usrah, ya, Bai'atul Aqabah al-Ula, Bai'ah al-Aqabah al-Thaniyah, itu di antaranya di rumah Abil Arqam. Jadi Al-Arqam ketika itu mendengar, mustahil kata-kata daripada Al-Arqam itu adalah kata-kata dusta dan kata-kata bohong. Sampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak terus menerimanya. Dan kemudian Rasulullah jumpa kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Bila ketika itu kata-kata tersebut diberitahu kepada Rasulullah, Sayyidina Umar dengar. Dan Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, berikan sahaja kepada aku ruang untuk aku selesaikan permasalahan ini. Rasulullah, aku nak bunuh dia." Rasulullah kata, "Jangan begitu. Nanti apa kata orang-orang kafir, musyrik bila mengetahui bahawa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya ketika itu." Masya Allah. Begitulah tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila berlaku sedemikian rupa, Rasulullah jumpa Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Bila ditanya, "Benarkah kamu berkata demikian?" Abdullah ibn Ubay ibn Salul bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak berkata demikian." Rasulullah tidak menjatuhkan hukum kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Bayangkan tuan-tuan, hadirin dan hadirat, yang setelah pun jelas Rasulullah tahu dia adalah merupakan seorang munafik, bahkan ketua kepada golongan munafikin. Dengan kata-kata tersebut, walaupun menyakiti hati Rasulullah, Rasulullah tidak mengeluarkan hukum ataupun tidak menjatuhkan hukuman kepadanya, sehingga akhirnya turun surah Al-Munafiqun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk dibaca dan menjadi tatapan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hebatnya, adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, contoh Rasulullah sebagai seorang yang disebut sebagai Rijalud Daulah, sebagai ketua kerajaan. Dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah menolak setiap pertanyaan dan persoalan-persoalan yang diajukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam peperangan Badar Kubra, tuan-tuan, ketika itu Habbab ibn Munzir, tuan-tuan kita tahu Habbab ibn Munzir radhiyallahu anhu ini di antara seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang macam-macam idenya ada dalam pemikirannya ketika itu. Dan waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi musuh, ketika itu Rasulullah membelakangi, berada pada sebuah telaga yang ketika itu ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habbab ibn Munzir radhiyallahu anhu, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, ketika itu berkata kepada Rasulullah, "Amanzilun anzalakallah la khiyara lana an nataqaddama aw nata'akhkhara ya Rasulullah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tempat yang kita ada ini adalah merupakan tempat yang Allah telah tetapkan untuk kita duduk di sini? Tidak ada pilihan bagi kami untuk kami mendahulukan pandangan ataupun kami melewatkan pandangan-pandangan kami kepada kamu ya Rasulullah. Am hiya harbun awil makidah atau ra'yun awil makidah, ataupun ia hanyalah sekadar suatu taktik peperangan ataupun salah satu daripada pandangan-pandangan kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika itu kata, "Ini hanya sekadar pandangan aku wahai sahabatku." Lihat, Rasulullah tetap sahaja mendahulukan pandangan-pandangan sahabat-sahabatnya ketika itu, sekalipun Rasulullah adalah merupakan pemimpin dan panglima perang ketika itu. Subhanallah, ini jugalah yang kita mahukan dalam kehidupan kita. Jangan apabila kita berada di atas, kita rasakan yang kita segala-galanya baik, orang lain tidak boleh untuk membangkang setiap kata-kata kita, sedangkan kata-kata itu adalah merupakan pandangan-pandangan yang bernas dan tidak bertentangan dengan setiap ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma man waliya fi amri ummati fashaqqa alaihim fashkuk alaih. Allahumma man waliya fi amri ummati farafiqa bihim farfuq alaih farfuq bih." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, barang siapa yang memimpin urusan-urusan umatku,
ya, fi amri ummati, urusan-urusan umatku, farafiqa bihim, dan dia berbuat lemah lembut dengan mereka, maka berikanlah lemah lembutmu terhadapnya wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, barang siapa daripada kalangan umatku yang memimpin urusan umatku ini, fasyaqqa alaihim, mereka menyusah-nyusahkan ke atas mereka ini, ya Allah, kau berikanlah kesusahan kepadanya. Doa yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita melihat sejarah kehidupan Khulafaur Rashidun, tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang tidak mengambil berat tentang orang yang berada di bawahnya. Mereka akan sentiasa melihat apakah kesilapan-kesilapan yang telah pun mereka lakukan. Sayyidina Umar, sudah cukup kita melihat dalam sejarah ketika Sayyidina Umar berada di bumi Baghdad. Ketika berjalan sahaja di bumi Baghdad, tengok jalan ketika itu ada lempang. Dan ketika itu kata Sayyidina Umar, ya, kalaulah sekiranya bagal yang lalu, ini bagal tuan-tuan, bukan manusia, bagal lalu di jalan tersebut, tiba-tiba bagal tersebut tergelincir, la halaka Umar, nescaya Allah akan bertanya kepada Umar, dan Umar pasti akan binasa bila timbul pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Sayyidina Umar tidak menutup lubang yang ada pada jalan tersebut hanya kerana kesilapan yang berlaku akibat daripada bagal tersebut yang lalu dan akhirnya tergelincir. Subhanallah, begitulah bagaimana hebatnya para sahabat yang ditarbiyah di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dan yang terakhir hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ini adalah merupakan rijalul usrah, yang merupakan ketua kepada keluarga. Bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasulullah tidak pernah mendengar akan rintihan-rintihan yang berlaku daripada kalangan istrinya, bebelan yang berlaku di kalangan istrinya. Ada, itu berlaku dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah Rasulullah menceraikan di kalangan istrinya, antaranya Sayyidatina Khafsah radhiyallahu anha pernah Rasulullah ceraikan dalam sejarah, dan akhirnya Rasulullah merujuk kembali akibat datangnya wahyu daripada Allah. Malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kembali semula dengan Sayyidatina Khafsah, seorang wanita yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasulullah tidak pernah berlaku demikian. Bukan Rasulullah tidak pernah ditinggalkan oleh isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah. Itu dicatat dalam riwayat bagaimana Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidatina Khafsah, pernah tak di kalangan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang membiarkan, tidak menyahut keinginan Rasulullah? Ada, berlaku. Tapi apa tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menyebut dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan sesungguhnya sebaik-baik kamu itu adalah mereka yang terbaik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah merupakan orang yang terbaik terhadap ahli keluargaku. Rasulullah tidak pernah marah dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para istrinya. Rasulullah, apatah lagi Rasulullah tidak pernah memukul mereka, walaupun ada ayat dalam Al-Quran yang Allah sebutkan pukul itu pada peringkat yang ketiga. Peringkat yang pertama berikan nasihat, peringkat yang kedua itu memberikan ataupun meninggalkan tempat pembaringan, dan peringkat yang ketiga memukul, tujuan nak memberikan pengajaran. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertindak sedemikian rupa, menunjukkan betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang begitu sempurna yang wajar untuk kita menjadikan tauladan dalam kehidupan kita. Hanya baginda sallallahu alaihi wasallam yang mampu untuk memberikan kelebihan dalam kehidupan kita. Hanya qudwah yang perlu untuk kita contohi, ataupun Rasulullah sebagai qudwah dalam kehidupan kita, barulah kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang aman, yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan orang-orang yang beriman, ya, mereka beriman kepada Allah, ya, saat ketika mereka hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, wa amilus salihat, dan mereka melakukan amal-amal yang saleh, Allah pasti akan memberikan kehidupan yang baik, hayatun tayyibah, kehidupan yang baik di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dan Allah akan memberikan dengan sebaik-baik ganjaran saat ketika bertemu dengan Allah, bila mana kita menghidupkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang telah dipertunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Maka sempena dengan kita menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ini para hadirin dan hadirat, bacalah ilmu-ilmu ataupun sejarah-sejarah kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadamkan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah itu yang dikarang oleh Imam Tirmizi, yang mudah-mudahan setiap tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat kita letakkan dalam diri kita, yang walaupun mungkin bahkan mustahil kita mampu untuk meniru amalan tersebut, tetapi kita berusaha, ya, fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Berusahalah kamu meniru mereka sekalipun kamu tidak mampu untuk menyamai akan amalan-amalan dan menandingi mereka. Usaha kamu meniru itu sudah dianggap sebagai satu kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah di antara perkara-perkara yang dapat untuk saya sampaikan pada pagi ini. Mohon maaf di atas sebarang kekurangan-kekurangan yang berlaku. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap itu merupakan kekurangan yang ada pada diri ini. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.